Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua yang telah berjaya menghadiri sesi Mega Live kita pada malam ini. Tahniah kepada anda. Saya Aman, klien akaun eksekutif bagi tim Richwork, dan pada malam hari ini saya ingin berkongsi satu sesi temu bual bersama seorang founder yang berjaya. Beliau ini adalah sosok wanita yang berjaya dalam perniagaan yang beliau jalankan sekarang. So saya tak nak buang masa kita. Saya apa orang kata, tengah excited nak interview beliau ni sebab beliau ini sangat-sangat berjaya sekarang. So saya nak tahu macam mana dia mulakan perniagaan dia, apa reason dia mulakan perniagaan dia. So jom kita sama-sama lihat dan adapt dengan sesi temu bual yang saya akan buat sekarang ni bersama dengan founder Sufi Attire, Puan Suzana Hashim. Kita persilakan Puan Suzana. Hai, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Tan. Puan sihat? Alhamdulillah sihat. Tan macam mana sihat? Sihat Alhamdulillah. Dekat mana ni Puan? Saya live daripada rumah sebab dekat office saya line tak berapa clear. Okey, tak apa. Janji kita boleh live sama-sama Puan untuk mereka yang nak dengar perkongsi Puan pada Mega Live pada malam ini, okey? Okey, insyaAllah boleh. Okay, kalau macam tu, first kali saya mungkin dah tengok profil Puan dan saya kenal siapa Puan Suzana Hashim, tapi bagi mereka yang di luar sana, mungkin mereka masih belum mengenali Puan. So saya nak minta lah Puan perkenalkan diri Puan. Siapa Puan? Apa yang Puan tengah buat sekarang? Apa yang tengah Puan usahakan sekarang? Boleh Puan? InsyaAllah boleh. Okay, silakan Puan. Okey, hai Assalamualaikum semua. Nama saya Suzana binti Hashim. Saya adalah founder kepada Sufi Holding Sendirian Berhad. Kami menjalankan perniagaan menjahit baju custom made, fokus kepada medical attire. Pakaran kami adalah membantu kaki tangan kerajaan, kaki tangan Kementerian Kesihatan untuk mendapatkan baju yang selesa dan yang kemas dengan harga yang mampu milik, yang dijahit 100% mengikut kehendak pelanggan. Okey, so maknanya Puan sedang mengusahakan attire yang custom made, betul? Medical attire, pakaian daripada hospital, uniform hospital. So maknanya Puan banyak support kita punya frontliner lah sepanjang ni. Alhamdulillah, amazing. So Puan, dalam perjalanan bisnes Puan ni kan, saya nak tanya lah, macam mana starting point Puan? Macam mana Puan mula untuk berniaga ni? Boleh Puan jelaskan dan kongsi dengan kita tak? Boleh. Sebelum saya menjalankan perniagaan ni, saya adalah seorang pembantu showroom yang bekerja di sebuah company yang menjahit pakaian beruniform juga. Bermula gaji saya masa tu hanya RM750 di Setiawangsa. Oh, di dalam Kuala Lumpur juga? Kuala Lumpur. So saya bermula berniaga pada tahun 2013. Saya decide untuk berhenti bekerja di company itu atas masalah kesihatan. Okey, masalah kesihatan apa Puan, kalau Puan boleh kongsi dengan kita? Saya disahkan mengidap penyakit kanser limfoma tahap pertama. Sekarang macam mana keadaan Puan? Alhamdulillah saya dah sembuh sepenuhnya. Alhamdulillah. Sebab masa dapat detect tu saya masih baru je kena, dan terus buat rawatan lah. So dalam masa proses rawatan tu saya terpaksa ambil cuti yang agak lama, tak boleh nak bagi komitmen pada company, and then saya decide untuk berhenti kerja lah. Oh, Puan decide untuk berhenti kerja lah. So dalam masa Puan untuk recovery tu, saya nak tahu apa mulanya, apa starting pointnya Puan macam okey lah aku kena buat bisnes ni, aku tak boleh macam ni. Boleh tak Puan kongsikan macam mana betul-betul Puan mula dan apa starting point dan apa big why Puan dalam permulaan bisnes Puan? Bila dah berhenti kerja tu, of course lah kita ada masalah keuangan kan. Saya terfikirlah takkan saya sakit nak duduk rumah, nak meratap je, takkan nak mak ayah support kan. And then saya decide untuk mula buat bisnes. Kedai pertama saya masa tu di Litfield Sungai Besi. Dia berkonsepkan sama juga pakaian tailor made sebab saya memang ada asas dalam bidang jahitan pakaian. And then saya start 2013 tanpa
beberapa adik ilmu. Masa tu saya rasa macam okay lah, aku dah ada pengalaman 6 tahun bekerja di company orang, and saya selalu jadikan ex-boss saya tu sebagai idola sebab saya memang minat dalam bidang jahitan ni. Masa tu saya tak fikir pun gaji berapa, yang penting saya nak dapatkan pengalaman. Sebab bagi saya yang paling mahal adalah pengalaman. Kita belajar and then kita apply. Tahun pertama okey, boleh bertahan lagi. Tapi tahun ketiga tu dalam masa yang sama saya masih buat treatment juga. Saya tak pandai nak manage duit, saya tak pandai nak manage masa, saya tak ada team untuk bantu saya buat kerja masa tu. Kiranya buat start dengan tak ada ilmu kan, so macam main langgar je, and then hutang setiap tahun semakin bertambah. Orang lain setiap tahun semakin banyak income dia kan, tapi saya setiap tahun hutang tu semakin bertambah, sehingga kan tahun ketiga tu saya tak mampu untuk bayar sewa kedai, dan saya dah start tak mampu nak bayar gaji pekerja. So daripada situ saya decide untuk tutup kedai. Saya jual semua barang dalam kedai tu untuk nak bayar hutang. Yang tinggal dekat saya masa tu sebuah mesin jahit sahaja, tahun 2015. Dan masa tu saya stay macam tercari-cari. Aku kena buat sebab saya start, saya ada anak seorang. Bila anak minta nak belikan makanan, walaupun KFC, saya tak mampu nak beli sebab memang dah tak ada duit dah sangat masa tu. Rumah pun saya tak mampu bayar, maintenance rumah pun saya tak mampu, saya malu. Kadang-kadang ayah datang daripada kampung dengan mak, diorang yang bawa makanan untuk bagi saya makan. Duit belanja saya, ayah yang selalu support. So saya rasa macam saya tak boleh biar benda ni berlaku, saya kena start balik. So saya start balik pada tahun 2016. Saya tumpang di kedai orang, bukan orang kita tapi orang luar. Saya tumpang di kedai orang luar tu. Dia cakap tak apa, boleh datang menjahit di kedai dia, buat je macam kedai sendiri. So start daripada situ, saya ada scroll dalam IG, saya ternampak kawan saya yang join kelas Bridgework. Saya kagum dengan dia sebab saya kenal dia daripada dia yang biasa-biasa, and then dia boleh ubah itu dia dengan start buat bisnes, ada ilmu. So saya nak tahu apa yang dia buat betul. Hari-hari saya tengok dekat dalam IG dia, saya nampak dog. So start daripada situ, saya ajak kawan, jomlah kita pergi. Saya rasa saya perlu buat sesuatu sebab saya nak ubah nasib hidup saya. Memang saya sangat susah. So kelas pertama saya adalah kelas IMKK pada 2017. Kelas pertama saya, masa kelas tu, saya balik daripada kelas tu, saya ubah 360 darjah. Saya ubah kehidupan saya, ubah diri saya sendiri. Saya perbaiki hubungan saya dengan Allah. Saya perbaiki hubungan saya dengan keluarga. And then saya start balik. Start dengan letak target. Letak hala tuju apa yang saya nak capai selepas tu. Apa yang aku nak buat dengan bisnes ni. Alhamdulillah tuan. Daripada sale saya 5,000 ke 10,000. Balik daripada MKK tu, saya dah dapat touch 30k yang pertama. Lepas daripada balik IMKK tu. Tapi turning point saya yang pertama adalah balik daripada kelas IMKK, saya belajar kenal siapa diri saya, untuk apa saya buat bisnes ni, siapa yang saya nak bantu selain daripada big one saya, anak dan mak ayah saya. Sebab jenis saya tak sama macam orang lain. Saya memang bermula daripada keluarga yang susah. Tapi apa yang saya percaya adalah saya tak pernah mengalah. Saya tak pernah berputus asa untuk nak ubah nasib hidup saya. Dan saya nak jadi orang yang berjaya. Dan saya nak buktikan walaupun saya cuma ada SPM, yang kadang-kadang orang pandang rendah. SPM je kau boleh hidup tahap mana je kan. Kau SPM mana mungkin kau boleh berjaya. And then Alhamdulillah dengan berkat saya belajar dengan Bridgework dan juga didikan Dr. Azizain, hari ni saya mampu buktikan kepada orang-orang yang menghina saya tu, SPM saja, bermula daripada tailor, mampu bantu ramai orang dekat luar sana, termasuk staff dan juga ejen-ejen saya. Alhamdulillah tuan.
Amazing Puan, amazing. Saya rasa sebab bila turning point Puan itu adalah untuk mengubah nasib Big Y Puan adalah anak dan ibu, saya rasa tersentuh. Saya rasa itu sebenarnya satu Big Y yang atau pegangan yang cukup besar untuk kita ubah hidup kita supaya lebih berjaya dan lebih bagus. So saya sangat proud dengan Puan, dengan apa yang Puan dah lakukan ni dan apa yang telah menjadikan Puan sekarang ni. Saya rasa saya sangat bangga dan saya harap orang-orang yang sedang menonton kita punya sesi temu buat ini dapat input dan dapat satu big why atau turning point yang kenapa mereka perlu berubah. Saya harap dapat mencari kenapa mereka perlu mengusahakan sesuatu dan untuk lebih berjaya dan lebih bagus daripada apa yang mereka sedang miliki sekarang. Betul tak Puan? Betul. So saya sangat-sangat bangga dengan Puan. Saya bagi Puan minilip. Okay Puan, seterusnya saya juga nak tahulah macam tadi Puan cakap Puan menjadikan ex-boss Puan sebagai idola contohnya untuk Puan menjadi macam beliau. So saya nak tahu juga kenapa Puan pilih untuk berniaga sedangkan maksudnya Puan menjadikan dia idola, Puan boleh saja menjadi seperti dia kiranya macam still dalam perusahaan perniagaan, tapi kenapa Puan nak mulakan bisnes yang macam dia? Boleh tak saya nak tahu? Okay, saya pilih untuk berniaga. Bidang tailoring ni adalah salah satunya memang cita-cita ayah saya daripada kecil. Dia selalu cakap jadi tukang jahit, nanti kahwin, beli mesin jahit, ada jahit dekat rumah, bantu suami untuk tambah pendapatan. Sebab masa zaman tu susah juga kan orang menengah tinggi ada degree tapi ramai je yang habis belajar tak ada kerja. Lepas tu saya ada family, saya punya adik-beradik lain yang selalu datang rumah, kata dekat mak dan ayah saya buat apa hantar anak mengaji tinggi-tinggi nanti balik sepak getah. Benda tu yang diorang selalu pressure family saya. Selalu mak ayah saya kena macam tu. Tapi alhamdulillah seorang anak ayah saya masing-masing berjaya dalam kerjaya diorang sendiri. Adik engineer, ada farmasi, tapi saya seorang je SPM sebab ayah memang nak saya jadi tailor. So pilihan saya untuk jadi tailor tu adalah cita-cita saya daripada kecil. Selain daripada saya mengidolakan bos saya sebab saya nampak journey dia pun dia start daripada angkat kain pergi ke dalam camp-camp untuk ambil order. So saya nampak journey dia daripada bawah yang sebenarnya saya tahu bukan senang untuk kita nak mendaki ke atas. Walau macam mana pun kita kena start daripada bawah, start dengan ada ilmu. Saya selalu tak bezakan dengan orang lain, saya selalu share experience saya sendiri. Saya start dengan ada ilmu dan saya start dengan tak ada ilmu, banyak sangat beza dia tuan. Kalau dulu saya nak dapat 50,000 setahun, sangat mustahil tuan. Lepas saya join kelas Richwork, saya start daripada kosong tuan. Saya ni boleh saya cakap memang 100% produk Richwork. Yang saya start daripada saya kosong, saya belajar nak ada income, saya nak ada sale yang banyak. Start daripada kosong tuan, daripada 5,000 saya upgrade jadi 30 dan saya tak start dengan habis dengan KK. Saya pergi MMM, belajar buat marketing, saya apply pada bisnes saya. Alhamdulillah tuan, memang setiap kali saya upgrade ilmu tu ada peningkatan daripada segi sale. And then saya belajar untuk saya tanam doa kita berani berimpian. Yang dulu saya memang takut nak sebut jutawan, saya takut tuan. Apalagi saya tulis dekat atas kertas yang saya nak capai 1 juta saya bila kelas IMKK saya yang pertama 2017 dok ajar kita tulis dan saya tulis saya nak capai 1.2 juta pada tahun 2020 bulan 6 tuan. Alhamdulillah tercapai. Tahun ni saya dapat tie 1.2 juta pada bulan 6 2020. Sama macam mana saya tulis masa dalam kelas IMKK dulu. Impian, dreams. Matlamat ni matlamat, target. Impian ni big dreams, impian yang besar. Biasanya yang saya tengok yang berjaya lagi ni, dia ada impian yang besar. Impian dia besar. Impian dia lebih besar daripada apa yang dia boleh bayangkan. Kalau tak besar, dia kena besarkan.
Ramai orang berniaga nak buat 1,000 sebulan, 2,000 sebulan. Dia orang ni fikir aku nak sampai 1,000,000 sebulan. Macam tu cara fikir dia. Impian dia besar. Bila impian dia besar, dan dia mungkin sebab dia impian dia besar tu sebab aku nak 1,000,000 sebulan sebab aku nak sedekah. Mungkin kalau 10% pun 100,000 dia boleh sedekah sebulan, contoh. Jadi ini impian. Lain orang ada lain impian. You know, tapi impian yang besar menentukan banyak poin tentang tindakan dia. Saya bangga puan, saya bangga. Saya pasti ayah puan mesti banggalah dengan puan sebab dia dah train puan. Dia yang nak puan jadi macam ni. So saya rasa beliau sangat bangga dengan apa yang pencapaian yang puan dah dapat sekarang. Saya pasti itu satu momen yang sangat besar bila kita dapat bahagiakan ataupun menunaikan impian orang tua kita, betul tak puan? Betul, sebab kali kedua yang saya start balik daripada MKK, saya start sewa kedai dan saya dah mampu. Walaupun saya nak sewa kedai kali kedua tu tuan, saya terpaksa bayar 3 kali. Saya merayu dengan Cina tu, saya tak mampu tapi saya nak buat bisnes. Walaupun sewa tak mahal tuan, tapi saya tak ada duit dan 3 kali saya bayar tuan, dia bagi. Kali kedua saya start bisnes tanpa restu ayah saya. Dia cakap, adik tak payah teruskan sebab ayah tak nak adik kecewa. Ayah dah tak ada duit nak bantu adik. Ayah tak nak tengok adik menangis lagi. Tapi sebab apa, saya percaya apa yang saya belajar dengan Dr. Azizan. Bila Allah nak ubah nasib kita, dia akan lorongkan kita jalan yang betul. Menghadirkan saya seorang mentor yang saya rasa masa tu saya perlukan orang untuk tarik saya bangun tuan. Masa tu tak ada siapa pun yang nak datang, nak ajar saya untuk ataupun ajak saya untuk bangun. Start balik apa yang saya dah mula. Satu-satunya yang saya dapat dalam kelas Dr. Azizan tu adalah keberanian untuk saya buat tindakan. Walaupun saya memang tak ada apa-apa tuan, saya dah gadai semua barang kemas saya apa semua untuk start balik. Walaupun bermula dengan satu mesin jahit, saya ada seorang tukang jahit. Saya start balik dengan apa yang ada di tangan saja tuan. Saya beranikan diri minta supplier mesin jahit nak bayar 3 kali. Saya cuba belajar untuk nego. Alhamdulillah Allah mudahkan urusan tu. Saya start kedai kedua tu tanpa restu ayah dan dia pun tak tahu tuan. Lepas saya balik daripada kelas MKK baru saya bercerita dengan ayah. Dia tak bercakap apa-apa tuan, dia just diam saja dan saya sangat takut kalau ayah tak restu. Dan result dia hari ni tuan, alhamdulillah ayah memang sangat-sangat bangga dengan pencapaian saya. Dan dia tak sangka bukan setakat saya boleh grow dan saya boleh bantu lagi ramai orang kat luar sana tuan. Apa yang saya pegang bila masa saya susah, saya nampak tak ada siapa pun yang nak bantu saya untuk bangun. Dan bila orang lain susah, perlukan kerja ataupun bantuan, saya kena tolong. Saya selalu letakkan diri masa susah dulu. Saya perlukan seseorang tapi tak ada siapa pun nak bantu saya untuk bangun. Alhamdulillah tuan, Rishwood memang banyak mengubah hidup saya dan saya pun rasa dalam macam mimpi. Apa yang saya ada sekarang, kalau saya tak start belajar dulu, maybe saya takkan capai apa yang saya ada sekarang. Daripada saya bekerja seorang, ada staff seorang, sekarang alhamdulillah saya punya team dah ada 26 orang, tailor dan juga staff. Alhamdulillah. Tapi saya percaya puan, walaupun kita di Rishwood ini memberi ilmu dan membimbing puan, tapi kalau tidak ada keberanian dan tindakan daripada puan sendiri, puan tak akan berada di platform di mana yang puan berada sekarang ni. Saya percaya dengan itu. So maknanya tindakan puan buat dan keyakinan puan yang jitu tu sebenarnya yang menjadi dan menghasilkan apa yang puan jayakan hari ni. Puan setuju tak dengan saya? Betul tuan, setuju. Dok selalu cakap semua orang boleh datang kelas kan, dia bagi ilmu yang sama, tapi apa yang membezakan kita dengan orang lain adalah tindakan. So saya sangat pegang kata-kata Dok. Kalau Betul. kita balik, kita tak apply, kita tak buat, memang tak ada apa-apa result tuan. Saya percaya dengan itu juga. So memang puan ambil semua ilmu-ilmu yang Rishwood dan Datuk Wira bagi pada puan untuk puan buat tindakan. Syabas puan, amazing. Amazing sangat. Dan tadi puan ada share tentang perubahan dalam hidup puan, maknanya dari peningkatan sale tu. So saya nak tanya, dalam sepanjang journey puan bersama Rishwood dan Titan ini, apa perubahan yang betul-betul drastik yang jadi pada puan dari sejak mula puan join, dari sejak mula puan berniaga? Apa impact yang paling besar, perubahan paling besar yang puan nampak dalam kehidupan puan sekarang? Dari segi ekonomi,
Kalau dulu saya tak ada duit langsung, sekarang alhamdulillah bukan setakat duit dalam company meningkat, malahan duit personal pun ada. Daripada saya yang tak pernah bercita-cita nak beli rumah atas nama sendiri, tahun ni alhamdulillah kan saya mampu beli rumah saya sendiri di Cyberjaya berharga 1.2 juta. Amazing Puan, amazing. Lagi Puan, lagi. Apa lagi impact besar yang terjadi pada Puan setelah Puan mula? Dari dulu saya menumpang di orang, and then sekarang saya dah ada saya punya production sendiri. Minggu lepas saya baru sign agreement, and then saya akan buka satu lagi kedai tapi saya akan buat showroom. Tu pun saya rasa pencapaian yang terbesar dan ayah saya sangat bangga. Macam mana pun kita tetap nak buat Big Y kita bangga, betul tak Puan? Betul tuan. Apa yang saya pegang adalah semangat ayah saya sebenarnya. Kalau saya jatuh pun, kalau saya rasa down, saya akan ingat balik kenapa saya mula, untuk siapa yang saya buat ni. Selain daripada anak, saya ada mak ayah, saya ada family yang perlu saya bantu. And then sekarang saya ada team, saya ada staff yang ramai, saya ada agent. So saya kena bangkit. Kalau saya rasa saya tak ada dalam Richwood ni, mungkin PKP ni pun saya terpaksa tutup saya punya bisnes sebab saya seorang-seorang kan tuan. Saya tak ada circle yang positif, saya tak ada siapa yang nak bantu saya sebab bagi saya saya bangkit juga adalah kerana semangat Doc yang bimbing kita, yang bagi kata-kata semangat, yang bila coaching one to one tu, bila saya bercakap and then Doc selalu yakinkan yang saya boleh buat lebih daripada apa yang saya target. And then saya punya impian, saya nak buat Doc bangga dengan kejayaan saya juga selain daripada mak dengan ayah saya. So maknanya Puan adapt satu push factor untuk Puan terus berjaya dan buatkan tindakan, betul Puan? Betul. Setiap kali saya rasa sakit, orang hina saya jadikan kesakitan tu sebagai drive untuk saya buat lagi, saya buat lagi supaya saya nak tunjuk dia orang dengan result. Aku yang korang hina dulu, aku yang korang tak pandang pun masa kita tak ada apa-apa tu, saya suka. Bila saya rasa sakit, saya lagi rasa nak buat. Aku perlu buat. Aku nak buktikan yang aku boleh berjaya. Diorang, apa yang diorang cakap pasal saya ni, diorang salah. Benda-benda macam tu lah yang buat saya rasa nak buat lagi. Aku kena berjaya, nak tunjuk dekat diorang yang aku boleh berjaya. Aku tak boleh lemah. Betul, saya setuju Puan. So maknanya saya boleh concludekan macam walaupun kita ada pengalaman tapi kalau kita tidak ada ilmu, tak guna, betul tak Puan? Betul. Sebab daripada apa yang saya belajar adalah salah satunya leadership. Bukan senang kita nak handle orang. Sangat-sangat membantu tuan. Sebab saya sendiri, saya just ada basic dalam bidang jahitan tapi saya tak pandai part nak manage orang ramai-ramai macam tu. And then saya tak pandai nak manage staff. Sangat-sangat membantu tuan bila saya join kelas Dr. Azizan ni. Kelas yang Richwork bagi ni, setiap kelas dia tu, bila kita pergi, kita upgrade, ada perubahan dalam bisnes saya. Saya bercakap daripada segi apa yang saya buat, apa yang saya dapat sebenarnya. Saya tak suka nak compare dengan orang lain. Sangat-sangat membantu tuan. Okey Puan. Teruskan. Ada orang cakap dengan saya, berapa nak bayar untuk coaching personal dengan Doc. Saya rasa marah sebab bukan nilai duit tau tuan. Orang tu salah menilai Dr. Azizan. Kau ada duit, belum tentu lagi kau boleh coaching dengan dia. Sebab saya masa hari pertama saya melangkah masuk dalam Dewan IMKK, saya mampu beli package general duduk belakang sekali tuan. Saya tak nampak langsung Doc. Saya tengok Doc daripada dalam skrin je. Tu pun dah boleh saya dapat result yang lagi alhamdulillah lah kan. Balik daripada tu saya apply. And then saya tanam hati satu hari aku nak duduk betul-betul depan Doc. Tapi cara macam mana yang saya boleh duduk sampai depan tu tuan, saya lalu stage by stage daripada saya tak layak sampai saya dah melayakkan untuk apply interview. And then baru saya boleh berjumpa dengan Doc. Journey tu bukannya sekejap tuan. Saya ambil masa dalam masa 3 tahun untuk melayakkan diri saya berjumpa dengan Doc, coaching one to one dengan Doc. Benda tu bukan
kau ada duit, kau boleh bayar, kau boleh duduk bercakap dengan dok. Bukan tu yang dok nak pun. Betul Puan. Dok nak kita punya keyakinan dan kita trust the process, bukan duit sebagai ukuran. Dan kita sendiri kena tahu apa yang kita nak dan kita nak capai. Kalau kita tak clear dengan benda tu, tak guna segala input yang diberi. Betul tak Puan? Betul. Betul Tuan. Okey Puan. Kalau macam tadi Puan cakap Puan bermula dengan IMKK. Saya nak tahu macam mana mulanya Puan nak join Richwork ni untuk menimba ilmu. Saya nak tahu apa permulaan yang Puan kenal Richwork ni sebagai satu pusat untuk Puan timba ilmu untuk mengubah diri supaya berada di tahap sekarang. Saya nak tahu permulaan tu. Okey, jadi saya memang tak pernah tahu yang untuk berjaya dalam bisnes perlu ada mentor. Perlu ada orang guide kan. Dia terbuka hati saya bila saya tengok seorang kawan saya tu pergi kelas dog and then dia ada coaching one to one dengan dog. Lepas tu saya nampak perubahan hidup dia daripada biasa-biasa, tiba-tiba saya nampak dia ada rumah besar, dia ada kereta, dia ada team, dia ada office yang cantik, dia ada bisnes dia sendiri. And then baru saya tahu, nak berjaya rupa-rupanya perlu, nak berjaya dalam bisnes rupa-rupanya perlu ada ilmu. Bukan ilmu yang belajar di sekolah, belajar marketing kan. Dia kena ada benda lain lagi yang support untuk kita buat. And then saya baru tengok dekat IG Doc, then saya tengok banyak sangat result orang kita, semualah. Siapa yang dah bermentor dengan Doc, pergi kelas Doc, walaupun coaching 101 pun dia dah mampu buat sale ratus ribu. So dekat situlah saya Google, then saya nampak ada kelas yang terdekat masa tu adalah IMKK pada March lah saya. Terus register. So saya balik daripada kelas Doc tu baru saya tahu, okay. Doc selalu cakap, jangan percaya buat saja. And then saya try apply. Alhamdulillah Tuan, saya pergi dengan kawan, saya apply, saya dapat. Betul, itu berbalik. Itu memang berbalik lagi pada kita punya keyakinan diri dan tindakan kita lah. Kita pergi pada tarikh yang sama, hari yang sama, saya balik, saya apply, saya masih run lagi bisnes saya dan saya boleh grow. Okay. So Puan, kalau saya nak tahu selama mana journey Puan dengan Titan ni? Sebanyak mana dah peningkatan sales Puan sekarang kalau Puan tidak keberatan untuk share dengan kita semua yang sedang menonton ni? Okay. Tahun lepas 2019 selepas saya balik daripada ZTM, sales saya naik bulan 7. Naik 70,000 Tuan, bulan 7, bulan 8. And then saya terus decide, saya terbakar masa tu Tuan, masa naik hot seat tu Ings Popcorn. Okay. So dia adalah salah satu seorang yang buat saya rasa macam umur 21, dia dah boleh buat 1 juta lebih ke 2 juta lebih masa tu. Kenapa aku ni umur dah 30 lebih, sale macam tu je Tuan. Nak dapat 1,000 sebulan pun memang dalam mimpi. So saya rasa macam geram. Lepas tu Doc cakap, now or never. Last kali kan. So saya rasa macam, kenapa aku nak kena tunggu lagi? Kenapa aku nak kena hold? Benda dah ada depan mata dah. And then saya try apply Spire. Saya target, saya register Spire masa tu, saya target saya nak ada dalam Spire. Saya tak nak lebih daripada 6 bulan. So apa yang saya buat untuk melayakkan saya apply Titan, apa yang saya buat, saya apply ilmu yang dalam Spire tu. Masih ada Zoom dengan Doc juga setiap minggu. Dalam masa 4 bulan ke 5 bulan, klien akaun saya masa tu Puan Aimi cakap, Puan Su dah layak untuk apply Titan, why not Puan cuba. Saya rasa macam, ya Allah, aku cakap saja target 6 bulan tapi Allah macam izinkan. So saya tak nak lepaskan peluang Tuan, nak ubah hidup hari tu. Saya apply Titan and Alhamdulillah diterima Tuan. Itu adalah salah satu impian yang saya tulis. 3 tahun lepas saya nak duduk depan Doc masa dalam kelas IMKK, Allah makbulkan doa saya Tuan. Tak tahu nak cakap macam mana perasaan saya, dan saya memang setiap kali saya ingat balik journey saya,
Yang mula daripada kosong, kalau saya tak kenal Richwork, saya tak tahu kat mana saya berada sekarang tuan. Saya tak tahu macam mana nasib hidup saya dan saya tak tahu macam mana saya nak adapt dengan PKP macam ni. Sama ada saya boleh survive ataupun saya terpaksa tutup kedai tu. Bersyukur sangat tuan. Alhamdulillah puan. Saya sesi temu buang dengan puan ni saya banyak rasa sebab. Saya bangga. Tapi Sebab teruskan puan, tak apa. jenis saya tu kan tuan, saya belajar untuk tak putus asa. Saya memang target nak jumpa Dok. Hari pertama saya coaching dengan Dok, kali pertama tu saya memang menangis depan Dok sangat-sangat. Betapa bersyukurnya saya nak jumpa Dok dan saya nak bercerita dengan Dok yang jenis saya ni memang start daripada Richwork. Saya punya bisnes ni start balik daripada Richwork, daripada kosong tuan. And hari ni Alhamdulillah saya dah touch 2 juta lebih sales saya untuk setakat November ni. Alhamdulillah tuan. Hebat puan, hebat. Amazing. Jadi memang puan percaya kan sekarang apa jua tindakan, apa jua yang kita fikirkan dalam minda kita, apa yang kita declare hari-hari itu adalah doa, dan bila kita terus buat benda tu, dia akan menjadi kenyataan. Betul tak puan? Puan setuju tak dengan saya? Betul, saya setuju tuan. So sekarang ni puan, kita tahu dalam keadaan pandemik macam ni ada ramai orang kat luar sana yang mungkin hilang pekerjaan, hilang mata pencarian, dan mereka ni tak tahu nak mula macam mana. Dia orang tak tahu nak buat apa, mereka tak tahu nak mulakan sesuatu tu dari sudut apa. Puan ada tak sedikit pendapat atau sedikit cadangan buat mereka yang sedang menonton sekarang yang mungkin mereka adalah salah satu daripada orang-orang yang tiada pendapatan sekarang disebabkan pandemik macam ni. So ada tak pendapat atau cadangan puan kepada mereka di luar sana untuk mula? Bagaimana untuk mereka mula? Okey, untuk bermula ni kita tak perlu, bagi pendapat saya kan, ada setengah orang cakap nak berniaga kau kena ada produk sendiri. Nak berniaga kau kena founder. Bagi saya untuk kita nak mula, kita tak perlu jadi founder. Kita boleh start dengan menjadi dropship ataupun agent. Kita belajar dulu cara-cara untuk menjual. Kita boleh start dengan jual produk orang dulu. And then bila kita start, apa yang saya nampak lah kebanyakan founder daripada Titan dan juga Spire, diorang sangat beruntung sebab satu sebab apa yang saya selalu cakap dengan ejen saya, bila you start dengan jual produk orang, nak lagi founder tu adalah anak didik Dr. Azizan, you bukan just dapat income saja, you dapat ilmu tu sekali. You belajar cara-cara nak berniaga. You tak akan lalu benda yang susah. Macam Dok cakap dah ada shortcut kan, kenapa you nak kena buat benda yang susah? Macam saya start dengan tak ada ilmu dulu, susah gila tuan. Saya nak dapat 100,000 sangat susah. And then beza dia bila saya start belajar dengan Richwork, kau tahu macam mana kau nak capai 100,000 sebulan. Kau tahu macam mana kau nak capai 100,000 satu hari pun ada. 1 juta satu hari pun ada kan tuan. Kita belajar pasal magic number, kita belajar macam-macam. So nak mula dengan jual produk orang. Zaman sekarang ni ekonomi tengah tak cantik kan tuan. Kalau you ada duit lebih pun, better you simpan and then you start dengan jual produk orang dulu. Tak perlu tangguh. You rasa you nak buat, you kena terus buat. You tak perlu nak tangguh, nantilah, stop dulu bagi alasan. You just buat je. Kalau you betul-betul nak ubah hidup, you buat. Kena bertindak segera. Sebab if you tak buat, hidup you macam tu saja. You akan rasa selesa, you tengok orang lain makin naik. PKP ke tak PKP, orang lain bisnes makin grow. Still naik je. Siapa cakap PKP ni orang stop membeli kan? Sebab saya hari-hari tengok wins kawan-kawan saya yang dekat dalam Titan tu, buat saya rasa terbakar. Kenapa orang lain boleh buat, kita tak boleh. So stop bagi alasan, kena bertindak segera. Betul, alasan tu sebenarnya penghalang terbesar. Kalau kita nak berjaya, kalau kita sentiasa bagi alasan, macam mana kita nak move forward, betul tak puan? Betul. So kita kena tarik semua alasan-alasan tu, negativity yang kita ada ni kita tukarkan kepada positif. Kalau orang lain boleh buat, kenapa aku tak boleh buat, betul tak puan? Betul. So saya harap apa sahaja perkongsian puan pada hari ini akan sangat-sangat memberi manfaat dan amat membuka mata orang di luar sana untuk memulakan sesuatu itu sangatlah mudah.
Cuma hanya perlu tahu langkah-langkah dan step-step yang perlu diambil. Setuju kan saya, Puan? Betul, saya setuju. Lagi satu, kalau kita nak start berniaga, kita tak perlu apa? Kita tak perlu, ada orang cakap nak berniaga ni kena ada bakat. Bukan, kita nak berniaga tu bukan setakat kita kena ada bakat, tapi kita kena ada ilmu juga. Kalau ada bakat tak ada ilmu, dia boleh jatuh juga, sebab hari-hari tu adalah ada cabaran yang lain. Hari ni kita target A, dia akan dapat cabaran macam ni. Sebanyak mana tinggi yang kita target, dia akan ada cabaran baru. So saya bersyukur sebab saya ada dalam circle Titan dan di coaching oleh Doc. And then daripada situ saya nampak perubahan hidup saya. Bukan hidup saya saja Tuan, malah saya boleh bantu mak ayah saya, adik-beradik saya yang lain. Tu pun dah cukup bersyukur. Bukan kita happy dengan apa yang kita dapat, tapi saya rasa happy, saya rasa berkatnya rezeki yang Allah bagi tu kan Tuan, bila saya dapat berkongsi semula dengan orang lain, dengan orang ramai kat luar sana yang perlukan bantuan. So saya rasa macam ya Allah, sangat happy. Saya rasa saya belajar cara bisnes yang betul. Itu yang saya nak sebenarnya Tuan. Saya tak lari daripada bayar hutang. Dia should ajar step by step kita buat bisnes cara yang betul. Tu pun saya rasa macam ya Allah, sebelum ni aku tak pernah tahu pun. And then step by step kita belajar, kita apply. Dan hari ni saya cakap dengan Dok hari tu, saya rasa keberkatan dan rezeki tu Tuan. Syukur sangat Tuan. Saya pun rasa bersyukurlah mendengar perkongsian Puan Suzana hari ni. Saya hari ni punya session lain macam. Saya bangga, sebab sedih dengan segala pencapaian yang Puan Suzana dah share dengan kita ni. And saya sebenarnya sangat-sangat mendoakan agar Puan Suzana Hashim akan terus sukses, kaya dan berjaya, dan terus memberi manfaat kepada orang. Dan carilah keberkatan yang kita nak tu sebanyak mungkin. Apapun, at the end of the day, keberkatan yang kita cari, betul tak Puan? Betul Tuan. Terima kasih Puan hari ini kerana sudi berkongsi dengan kita semua di Mega Live ini tentang turning point Puan, big why Puan, kenapa dan macam mana Puan mulakan bisnes untuk membangkitkan semangat-semangat orang yang di luar sana itu untuk tahu jalan yang benar untuk berbisnes. Okey. Terima kasih kerana Puan. So jaga diri Puan, nanti kita berjumpa bila ada peluang nanti insya-Allah. So jaga diri, saya doakan semoga semua urusan Puan dipermudahkan. Terima kasih Puan. InsyaAllah, amin. Okey, itulah perkongsian tadi bersama dengan Puan Suzana Hashim, founder kepada Sufi Attire Sendirian Berhad, Sufi Holding Sendirian Berhad. So saya berharap dengan perkongsian Puan Suzana Hashim ini dapat membuka mata anda semua di luar sana untuk tahu dan tidak takut untuk membuat atau memulakan sesuatu tindakan untuk mengubah diri anda lebih berjaya dan lebih baik daripada apa yang anda miliki sekarang. Sentiasa ingat dalam hati dan tanamkan di dalam minda kita, pemikiran anda semua mempengaruhi dunia anda. Salam sayang dari saya. Assalamualaikum.